Mari kita mengambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Tuhan membuka pintu harapan. Semasa kita hidup di dunia ini, kita menghadapi banyak cubaan dan halangan. Apabila orang menghadapi cubaan dan masalah yang sukar, mereka mudah berputus asa, bersungut, atau merungut. Dalam keadaan ini, mereka tidak dapat mengatasi halangan dan berasa kecewa. Namun, dalam sejarah Alkitab, dari buku Kejadian hingga buku Wahyu, setiap kali umat Tuhan menghadapi cubaan atau halangan, apakah yang Tuhan selalu sediakan untuk mereka? Dia sentiasa menyediakan pintu harapan dan membukanya dengan luas. Kehidupan di bumi ini mungkin penat dan sukar, tetapi kehidupan kekal di syurga yang akan kita masuki suatu hari nanti dipenuhi harapan sepenuhnya. Betapa bersungguh-sungguh Anda menanti-nantikan dunia rahmat, tempat kehidupan yang mulia, berterusan hari demi hari. Dunia yang tiada kematian, penderitaan, tiada kesakitan dan kesedihan. Semoga kita cepat menjadi keluarga syurgawi yang akan menikmati kehidupan kekal dan berkat dengan Tuhan selama-lamanya di tanah air abadi kita, yaitu kerajaan syurga. Apabila kita melihat kembali sejarah Israel, umat Israel hidup sebagai hamba di tanah Mesir selama kira-kira 400 tahun. Kehidupan mereka benar-benar keras dan sukar. Setiap hari, mereka berseru kepada Tuhan, "Tolong bebaskanlah kami dari tempat penderitaan ini yang tidak berbeza dengan dunia kematian." 400 tahun bukanlah masa yang pendek. Apabila mereka memanjatkan doa ini kepada Tuhan, dari generasi ke generasi, akhirnya, apakah yang Tuhan lakukan untuk umat Israel di Mesir melalui Musa? Pembebasan yang mereka ingini dan harapkan mulai terbentang. Tuhan bukan hanya membebaskan mereka dari Mesir, tetapi Dia juga menyediakan tanah Kanaan yang mengalir susu dan madu untuk mereka menetap. Namun, dalam perjalanan ke tanah Kanaan, ruang fisika yang dipanggil padang gurun menjadi halangan besar di hadapan mereka. Di padang gurun, mereka tidak ada makanan atau air yang cukup. Namun, ada sebab Tuhan membimbing mereka melalui jalan itu. Jika umat Israel melalui negeri yang mempunyai keadaan hidup yang baik, mereka pasti terpaksa berperang setiap hari dari saat mereka buka mata setiap pagi. Ini kerana banyak bangsa lain telah berakar umbi dan menetap di tanah yang lebih sesuai untuk didiami itu. Sebab itulah Tuhan membimbing umat Israel melalui padang gurun yang paling tandus, tempat yang tidak dapat didiami oleh manusia. Namun, apakah yang mereka dapati sepanjang perjalanan itu? Mereka sentiasa ada halangan. Walaupun dalam keadaan yang terdesak, Tuhan selalu membukakan pintu harapan untuk mereka. Itu ialah jarak yang dapat dicapai oleh umat Israel dalam 10 hari sahaja. Dan mereka telah menyediakan makanan yang banyak untuk sebulan, bahkan ada lebih. Namun, sebulan sudah berlalu, dan mereka masih belum tiba di tanah Kanaan. Mulai saat itu, rasa krisis mulai timbul di dalam hati mereka. Di depan mata mereka, hanyalah padang gurun yang luas, padang pasir yang tidak ada makanan. Lebih-lebih lagi, Tuhan membimbing mereka ke tanah yang gersang dan tandus, yang tiada makanan dan air, keperluan yang paling asas untuk kelangsungan hidup manusia.
Akibatnya, mulut umat itu terkeluar rungutan dan sungutan. Dulu di Mesir, sekurang-kurangnya kita dapat duduk di tepi kuali daging dan minum sup sampai kenyang. Tapi di padang gurun ini, tidak ada makanan di mana-mana pun. Arya juga, bagi penduduk sebanyak 3 juta orang yang bergerak, 10 perigi pun tidak cukup. Betapa terdesaknya keadaan mereka. Jadi, daripada bersyukur atas rahmat Tuhan yang membebaskan mereka daripada perhambaan, 40 tahun mereka di padang gurun dipenuhi rungutan dan sungutan yang berterusan. Adakah Tuhan membiarkan mereka haus? Itulah tempat yang langsung tidak dapat jumpa air. Tetapi tidak ada seorang yang mati kehausan. Tidak ada seorang yang mati kelaparan di padang gurun. Tidakkah kita harus sentiasa memikirkan perkara-perkara ini? Apabila mereka berada dalam situasi yang terdesak dan mereka berseru, tidak ada makanan, Tuhan mengambil tindakan yang luar biasa. Apakah yang jatuh dari langit setiap hari? Tuhan menurunkan makanan yang dipanggil mana untuk mereka. Bilangan lelaki Israel saja adalah 600.000 orang. Apabila kita memasukkan istri dan anak-anak, ahli-ahli demografi berkata bahwa ada sekurang-kurangnya 3 juta orang bergerak bersama-sama. Lelaki di bawah umur 20 tidak termasuk dalam kiraan ini. Sudah tentu, bilangan perempuan juga tidak termasuk. Proses untuk membimbing populasi yang besar ini ke tanah Kanaan dipenuhi keputusasaan kerana tidak ada makanan dan air. Dalam persekitaran, apabila keputusasaan sudah sampai ke puncak, Tuhan menurunkan makanan untuk mereka setiap hari. Apabila mereka berkata, kita kehabisan air, Tuhan membuatkan mata air memancar dari batu dan memastikan mereka tidak ada kekurangan. Dari sudut pandangan manusia, Tuhan membimbing mereka ke padang gurun, padang pasir yang paling tidak sesuai untuk terus hidup. Namun di tempat itu, Dia membuka harapan bagi mereka. Apakah yang kita sentiasa ada apabila kita berjalan dengan Tuhan? Kita ada pintu harapan. Sebab itulah penulis buku Mazmur memberitahu kita untuk sentiasa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mari kita lihat buku Mazmur bab 39 ayat 4. Ya Tuhan, tunjukkanlah aku, bila ajalku, dan berapa lama aku akan hidup, supaya aku tahu betapa fananya aku. Sememangnya Engkau telah membuat hidupku begitu singkat, dan usiaku bagaikan tiada bagimu. Sebenarnya manusia dalam keadaan terbaik pun hanyalah sehembus nafas, selah. Sesungguhnya, setiap manusia melangkah seperti bayang-bayang. Sesungguhnya, dia sibuk dengan sia-sia. Dia menimbun harta dan tidak tahu siapa mendapatnya nanti. Ayat 7. Sekarang, ya Tuhan, apa yang ku nantikan? Harapanku tertumpu. Kepada siapa? Kepadamu. Dia bermaksud, semua harapanku tertumpu kepada Tuhan. Apabila ini menjadi pengakuan kita, tidakkah kita dapat mengikut Tuhan ke mana saja Dia bimbing? Tidak ada air di jalan itu. Bagaimanakah orang yang begitu banyak itu dapat mengembara melalui tempat seperti itu? Tempat ini tidak ada makanan. Ini adalah mustahil. Inilah apa yang hampir semua umat Israel fikirkan pada masa itu. Namun, mereka yang memikirkan Tuhan mempunyai fikiran yang berbeza. Tidak kira betapa tandusnya tanah atau betapa besarnya rintangan, pintu harapan
sentiasa dibuka untuk orang yang menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Di tanah tandus yang sebiji gantung juga tidak tumbuh. Bukankah makanan diturunkan dari langit setiap hari cukup untuk begitu banyak orang selama 40 tahun tanpa kekurangan? Apabila kita melihat semua babak ini, kita menyadari bahwa Tuhanlah yang sentiasa membukakan pintu harapan untuk kita. Walaupun apabila kita berdiri di ambang keputusasaan, pintu harapan sentiasa dibuka untuk orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jadi, marilah kita semua tahu cara untuk maju ke pintu harapan itu. Bapa dan Ibu sentiasa mengajar kita bahwa berkat datang dalam bungkusan yang dipanggil penderitaan. Dalam jalan penginjilan, kadangkala kita menghadapi halangan dan kesukaran. Kadangkala, perkara yang ingin kita elakkan menunggu kita. Tetapi, kita mendapati sendiri terpaksa menempuh jalan itu. Buku Bilangan bab 13 ayat 25. Ini ialah babak 12 orang pengintai kembali ke perkemahan Israel untuk melapor selepas mereka mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Buku Bilangan bab 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Secara ringkas, keturunan Enak merujuk kepada bangsa Gergasi. Mereka melaporkan bahwa bangsa Gergasi yang besar, yang jauh lebih tinggi daripada umat Israel, sedang menjaga seluruh tanah itu. Semua laporan itu mengecewakan. Bagaimanakah penduduk tanah itu? Mereka sangat kuat. Bagaimanakah kota-kota itu? Kota-kota itu berkubu dan sangat besar. Mengenai perawakan orang itu, mereka melaporkan, kami lihat diri kami seperti belalang. Ini ialah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan perbezaan yang besar sehingga susah untuk dibandingkan. Setelah mendengar laporan 10 orang pengintai ini, semua orang Israel mulai risau. Mereka mulai dikuasai rasa putus asa. Mereka berpikir, mungkin kita semua akan dimusnahkan tanpa memasuki tanah Kanaan. Kita adalah seperti kanak-kanak dan mereka adalah seperti dewasa yang perawakan besar dan tinggi. Bagaimanakah anak dapat menang? Inilah babak mereka terus mendengar laporan yang memerangkap hati mereka dengan rasa kekalahan. Apabila semua harapan mereka sudah runtuh dan keputusasaan memuncak, 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb berseru, Tuhan bersama dengan kita, kenapa takut? 10 pengintai itu hanya melaporkan kenyataan fisika yang mereka lihat tanpa memikirkan Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb menambahkan iman. Walaupun keadaan mungkin sukar, bukankah tanah ini dijanjikan Tuhan? Dalam mata Tuhan, mereka bukanlah apa-apa. Bagaimanakah kita boleh berputus asa? Mereka akan kita telan habis. Marilah kita masuk dan memiliki tanah itu. Itu ialah perlawanan yang tidak ada tandingan. Namun, mereka ada apa? Mereka ada janji Tuhan. Bukankah itu sebabnya tanah Kanaan dipanggil tanah janji? Memandangkan itu ialah tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita tidak perlu berasa takut, tidak kira apa jua situasi. Orang yang menaruh harapan mereka kepada Tuhan
selalu berpegang pada iman mutlak ini. Tuhanlah yang membuka pintu harapan. Tidak kira situasi atau keadaan kita betapa mengecewakannya, Tuhanlah yang selalu membuka pintu harapan. Sebab itulah Ibu Syurgawi selalu berkata, berkat datang dalam bungkusan yang dipanggil penderitaan. Kalian, sebab itulah kita lebih mempercayai, mengasihi, dan menghormati Tuhan, bukan? Umat Israel meninggalkan Mesir dengan iman seperti ini. Namun, mereka asyik melihat realiti yang sukar apabila mereka berjalan di padang gurun. Sebaliknya, Yosua dan Kaleb melihat situasi sebenar, kehadiran Tuhan. Dari perspektif ini, keturunan Enak bukanlah apa-apa, dan kota-kota kubu mereka juga bukanlah apa-apa. Ini kerana mereka selalu percaya bahawa bagi Tuhan, bumi ini adalah seperti setitik air di dalam timba dan dianggap sebagai sebutir tebu di atas neraca. Jadi, Yosua dan Kaleb dapat menggalakkan dan memberikan semangat kepada seluruh umat ketika mereka semua tawar hati dan berputus asa. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Selepas mendengar laporan seperti itu, seluruh umat itu berseru, kita sudah tiada harapan. Mereka menangis sepanjang malam dan bertanya, adakah salah untuk meninggalkan Mesir? Marilah kita pilih seorang pemimpin dan pulang ke Mesir. Semua jenis orang muncul. Mari pergi ke bab 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Apabila mereka mula-mula dibebaskan daripada perhambaan di Mesir, mereka mengikut Musa dan Harun dengan gembira, memuji Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Namun, selepas mendengar laporan buruk daripada 10 pengintai itu, mereka menangis sepanjang malam dan mulai bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka bahkan sampai tahap berbincang untuk meninggalkan Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saya percaya bahawa tidak ada seorang antara kita di sini pada hari ini telah hidup tanpa mengalami kesukaran. Itulah sifat semula jadi kehidupan. Setiap orang ada kesukaran sendiri. Setiap gereja ada kesukaran gereja. Sebagai ahli masyarakat, kita menghadapi kesukaran dalam kehidupan harian. Memenangkan setiap orang menghadapi gelombang kesukaran. Apakah tindak balas yang bijak dan berhemat yang Alkitab ajar kita lakukan sebagai orang yang beriman apabila kita menghadapi kesukaran? Di manakah kita harus selalu meletakkan harapan? Orang yang menaruh harapan mereka kepada Tuhan akan selalu mendapati bahawa pintu harapan sentiasa terbuka. Namun, orang yang tidak menaruh harapan mereka kepada Tuhan hanya akan tertumpu pada keadaan sekarang, sama seperti orang yang sentiasa bersungut.
Adakah Tuhan membimbing umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara yang mudah? Dia bekerja keras, menimpa Mesir dengan 10 tulah dan menghancurkan hati Firaun yang keras. Dia menjawab doa yang dipanjatkan mereka turun-temurun dan mengabulkan harapan mereka. Namun, mereka bersungut-sungut lagi tidak lama kemudian. Tidakkah ini menyedihkan? Kita tidak boleh berada dalam situasi yang sama seperti mereka. Apabila kita mempercayai Tuhan, Dia sentiasa membuka pintu harapan, bahkan di tengah-tengah keputusasaan. Jadi, Anda dan saya mesti menjadi seperti Yosua dan Kaleb, sentiasa melihat pintu harapan yang dibuka oleh Tuhan. Teruskan dengan ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yosua dan Kaleb mempercayai janji Tuhan secara mutlak. Mereka berseru, jika Tuhan bersama dengan kita, apakah yang perlu ditakuti? Sebab itulah, antara 600,000 orang lelaki yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, tidak ada seorang yang memasuki tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Tanpa kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan, mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Sekarang, kita juga sedang menempuh jalan di padang gurun iman. Dalam perjalanan ini, pintu harapan selalu terbuka bagi orang yang mempercayai Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Jadi, daripada berkata mustahil, kita harus berkata, memandangkan Tuhan bersama dengan kita, pasti ada jalan, ada harapan. Marilah kita maju dan mempercayai janji Tuhan. Saya percaya bahawa ahli keluarga Sion kita mesti menjalani kehidupan seperti itu. Sudah tentu, orang yang berumur 20 tahun ke bawah, apabila mereka meninggalkan Mesir, telah memasuki tanah Kanaan dengan Yosua dan Kaleb. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan sentiasa melihat pintu harapan. Betapa menyedihkan orang yang tidak menaruh harapan kepada Tuhan, mereka tidak dapat melihat pintu itu. Setelah 10 pengintai itu lupa sepenuhnya bahawa itu ialah tanah janji Tuhan, mereka hanya bercakap tentang kenyataan fisika. Sebelum itu, mereka pasti berfikir, dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, padang gurun yang luas ini ialah halangan besar. Marilah kita sediakan makanan dan air secukupnya sebelum bertolak. Namun, mereka mulai bersungut-sungut, sebaik sahaja semua yang telah mereka sediakan habis di padang gurun. Kalian, padang gurun iman yang sedang kita tempuh sekarang juga adalah sama. Akan ada masa apabila kita menghadapi keadaan yang lebih terdesak daripada jalan di padang gurun. Namun, apabila kita menghadapi keadaan terdesak yang seperti itu, kita harus menaruh harapan kita kepada siapa? Biasanya, kita memang tahu bahawa kita harus taruh iman kita kepada Tuhan. Namun, apabila sesuatu situasi timbul, kita melupakan sepenuhnya. Bukankah itu juga sama bagi mereka? Biasanya mereka akan berseru, pujilah Tuhan. Tuhan kita adalah yang paling hebat. Dengan rahmat Tuhan, kita dibebaskan dari Mesir. Selepas mereka menyeberangi Laut Merah, bukankah Miriam dan para wanita menari-nari, memuji dan memuliakan Tuhan? Kita harus sentiasa melihat Tuhan. Walaupun segala sesuatu di depan mata kita kelihatan susah diatasi, kita mesti selalu mencari pintu harapan yang terbuka yang telah disediakan oleh Tuhan. Pintu itu pasti wujud.
Jika tidak, Yosua, Kaleb, dan semua kanak-kanak di bawah umur 20 tahun yang keluar dari tanah Mesir sudah juga binasa di padang gurun. Namun, apakah yang berlaku kepada mereka? Melalui sejarah Alkitab, bukankah kita dapat memastikan bahwa mereka menerima tanah janji Tuhan sebagai warisan, membahagikannya antara semua suku, dan menetap di sana dalam rahmat-Nya? Jadi, seperti Yosua dan Kaleb, kita mesti menjadi orang yang menemui bahwa pintu harapan sentiasa dibukakan bagi orang yang mempercayai Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Kalian semua, janganlah terlalu takut terhadap halangan yang Anda hadapi. Jika Anda mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dan menyelesaikan masalah, Anda akan mendapati bahwa Dia sentiasa membukakan pintu harapan untuk kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam buku Lukas bab 5 ayat 1. 누가복음 5장 1절입니다. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Yesus berkata apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sebagai nelayan yang berpengalaman sepanjang hidup, Petrus tahu sekali tempat yang ada banyak ikan. Walau bagaimanapun, mereka tidak menangkap seekor ikan juga sepanjang malam. Bagi seorang nelayan, itu ialah saat yang terdesak. Dia perlu menangkap ikan untuk menyara keluarganya. Tetapi dia kembali dengan tangan kosong. Pada masa itu, apakah yang Yesus katakan kepada Petrus? Dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Mempercayai firman-Nya, Petrus menebarkan jala dan menangkap sejumlah besar ikan. Bayangkanlah betapa kecewanya dia. Kami telah bekerja sepanjang malam, tetapi hari ini tidak dapat apa-apa. Apabila perasaan kecewa itu sampai ke puncak, Yesus menyuruh dia bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Jika Petrus berkata, aku dah bekerja sepanjang malam dan betul-betul letih, aku rasa aku tidak dapat teruskan lagi. Dia tidak akan berpeluang untuk mengalami keajaiban hebat seperti itu. Apakah yang berlaku apabila kita berasa paling terdesak? Apabila nampaknya tidak ada jalan atau jawaban? Pada masa itulah, kita melihat pintu harapan yang telah disediakan oleh Tuhan. Sepanjang malam, Dia menebarkan jala dan menarik jala. Kalian, itu bukanlah tugas yang mudah. Namun, Petrus berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apabila dia menebarkan jala, dia menangkap banyak ikan. Dia perlu memanggil rakan-rakan nelayannya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Setelah mereka mengisi perahu mereka, ikan itu begitu banyak, sehingga perahu mereka mulai tenggelam. Alkitab berkata bahwa ikan-ikan itu ditangkap sekaligus. Anda mungkin berpikir, apakah yang ajaib tentang menangkap ikan? Namun, perkara yang penting di sini ialah, kita tidak boleh patah semangat ketika masa yang terdesak. Sebaliknya, kita harus fokus pada pintu harapan yang telah dibuka oleh Tuhan. Jika kita melihat buku Lukas bab 23, ada kisah penyaliban Yesus direkodkan untuk kita. Bayangkanlah betapa takutnya orang kudus gereja awal apabila mereka menyaksikan kematian Yesus di atas salib.
Pada masa itu, murid-murid tidak dapat keluar. Mereka berkumpul dan mengunci semua pintu. Apabila orang bertanya kepada Petrus, "Bukankah kamu juga seorang pengikut Yesus?" Dia menafi sebanyak 3 kali karena takut akan terlibat. Bukan, sama sekali bukan. Kalian, mereka telah menyaksikan pemimpin mereka dibawa pergi oleh askar-askar Rom, disalib, dan menghempuskan nafasnya selepas dia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Bagi orang yang mempercayai Yesus, adakah saat yang lebih terdesak daripada ini? Apabila semua orang Israel melabelkan iman kepada Yesus sebagai mazhab orang Nasrani dan agama yang percaya manusia, serta apabila Yesus disalibkan dan mati dalam keadaan seperti itu, semuanya terdesak bagi orang kudus gereja awal. Namun, apakah yang berlaku pada hari ketiga? Yesus bangkit daripada kematian. Dia menghancurkan kuasa kematian dan dibangkitkan. Peristiwa yang luar biasa dalam sejarah manusia seperti ini berlaku. Kalian, walaupun kita berada dalam puncak yang terdesak, Tuhan selalu membukakan pintu harapan untuk kita. Apabila berita kebangkitan Yesus tersebar di kalangan murid-murid, mereka menjadi sangat berani. Di tengah-tengah keputusasaan, Tuhan membimbing mereka untuk melihat ke arah pintu harapan. Selepas bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dia meluangkan masa selama 40 hari untuk memastikan kepada semua muridnya bahawa dia telah bangkit. Bukankah ini juga direkodkan dalam buku Kisah Para Rasul bab 1? Melalui peristiwa ini, murid-murid berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan sekali lagi. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 selepas kebangkitannya, hujan Roh Kudus pada awal musim turun atas mereka apabila mereka berkumpul untuk berdoa di ruangan atas bilik Markus. Walaupun mereka dulu menyembunyikan iman mereka terhadap Yesus, sekarang mereka menunjukkannya dengan berani sekali. Hanya Yesus ialah penyelamat yang dapat menyelamatkan semua manusia. Namun, masyarakat Yahudi pada masa itu hanya menganggap Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka melihat dia sebagai manusia biasa, bukan sebagai Tuhan. Bahkan hari ini juga, pikiran mereka tetap sama di Israel. Namun, bagaimanakah murid-murid Yesus? Setelah mereka menyaksikan kebangkitannya dari antara orang mati pada hari ketiga dan kenaikannya dari Bukit Zaitun, mereka mulai bekerja sebagai penginjil, membuktikan kepada semua manusia bahawa Tuhan telah datang ke bumi ini dalam badan dan menyempurnakan semua kerja yang ajaib dan penuh rahmat, bukan? Pada saat-saat yang paling terdesak bagi orang kudus gereja awal, Kristus mendedahkan dan menunjukkan kepada semua orang bahawa dialah pintu harapan yang besar. Tolong jangan terus larut dalam kekecewaan atau keputusasaan. Saya berharap bahawa semua ahli keluarga syurgawi kita akan melihat ke pintu harapan yang telah disediakan oleh Tuhan dan dengan demikian menyempurnakan kerja penginjilan di seluruh dunia. Kita tidak perlu risau dan berfikir, bagaimanakah kita akan memberitakan Injil kepada 8 bilion manusia di seluruh dunia? Bukankah Tuhan sudah memberikan janjinya? Berapa jauhkah Injil Kerajaan Syurga ini akan diberitakan? Mari kita lihat buku Matius bab 24 ayat 13. 13절의 말씀 보시면 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di mana? Seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini ialah kata-kata siapa? Ini ialah ramalan yang Yesus sendiri sampai apabila dia datang 2000 tahun yang lalu. Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya.
여러분, Kalian, 이 역사가 adakah kerja ini pasti berlaku seperti ramalan atau tidak? Ia pasti dipenuhi. Kita telah dipanggil untuk kerja yang pasti akan dicapai oleh Tuhan. Memandangkan kita perlu mengubah dunia yang gelap dan suram ini menjadi dunia terang. Kita mesti mengisytiharkan perjanjian baru, Paskah, Ibu Syurgawi, nama baru Bapa, dan gereja Tuhan kita. Dengan berbuat demikian, marilah kita membuka luas pintu peluang bagi semua penduduk dunia untuk mengambil bahagian dalam keselamatan. Setiap langkah dalam perjalanan tidak akan mudah. Di negara-negara Buddha, tidaklah senang untuk menginjil kerana agama mereka. Di negara-negara Hindu, tidaklah senang untuk menginjil kerana agama mereka. Meskipun dalam keadaan itu, Tuhan sedang memanggil semua anak Sion. Jika kita hanya fokus pada kesukaran, kita tidak dapat membuat apa-apa kemajuan. Adakah firman Tuhan berkata bahawa Injil Kerajaan Syurga akan diberitakan ke seluruh dunia atau tidak? Kita harus percaya bahawa firman ini akan dipenuhi tepat seperti yang tertulis. Mengapakah Sion kita berada di seluruh dunia? Adakah itu kerana seseorang cemerlang, pandai memimpin, atau membuat rancangan? Tuhan sentiasa ialah pintu harapan kita. Kerja rahmat sentiasa dipenuhi menurut firman-Nya. Dengan iman yang teguh, marilah kita sentiasa melihat pintu harapan Tuhan. Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.